Assalamualaikum rakan-rakan media sosial yang saya rangaikan. Pagi ini saya ingin berkongsi pasal tajuk yang sering saya tulis dalam media sosial, iaitu pasal jiwa dan raga. Jiwa dan raga kadang-kadang dikatakan sebagai body and soul. Malah dalam NLP disebut minda dan tubuh mesti satu sistem, tidak pernah terpisah. Dia saling complement each other. Kadang-kadang juga disebut psikologi dan fisiologi. Kadang-kadang juga disebut physical dan non-physical. Antara susuk badan dan keinginan, dua perkara berbeza. Keinginan akan memastikan susuk badan melakukannya lah. Saya sebut juga kadang-kadang semangat mesti ada sebelum kita melakukan sesuatu. Untuk mendaki, kita mesti bermula dengan semangatnya. Jadi semua orang tahu lagu Getaran Jiwa irama dan lagu tidak boleh dipisahkan. Jiwa dan raga tidak pernah terpisah. Jika terpisah, lemah dan tiada berjiwa, hampa. Macam lagu-lagu yang dicipta sekarang kebanyakannya. Saudara-saudari sekalian, minda atau jiwa itu sudah tentulah ciptaan otak kita, bermula dari cara berfikir. Otak itu sama saja, tetapi yang membezakan adalah bagaimana otak itu digunakan. Maka idea yang dicipta tidak pernah sama, sebab cara digunakan tidak pernah sama. Bila idea yang tercipta, pemikiran yang tercipta, kepercayaan yang dijana tidak sama, maka sikapnya pasti berbeza. Jadi minda, jiwa akan membentuk sikap seseorang yang tidak pernah sama. Sebab otak itu, minda itu digunakan tidak pernah sama. Kadang-kadang disebut juga body-mind connection. Bagaimana fisiologi membentuk psikologi, ataupun sebaliknya. Misalnya pemikiran sihat, cara sentiasa berfikir sihat, sentiasa yakin dengan kesihatan akan membina imuniti kita, sentiasa mempunyai ketahanan tentang penyakit. Malah kalau nak memulihkan seseorang itu, fisiologinya mesti bermula dengan psikologinya. Pesakit yang akan melalui saya sendiri, akan melalui pembedahan, mesti bermula dengan kekuatan keyakinan. Mesti diberi semangat bahawa dia yakin boleh. Kalau sentiasa mencipta tidak yakin, tidak boleh, bertambah lajulah merudum kesihatannya, saudara sekalian. Kalau kita sakit, jiwa jangan sekali-kali mencipta kesakitan. Kita hanya harus mencipta kesembuhan. Yakin sihat, yakin organ-organ dalam badan boleh membantu kita melawan penyakit, menjadikan kita sembuh semula. Jika kita mula memikirkan kesakitan yang berpanjangan, tidak yakin, pasti tahap kesihatan kita akan meredum dan sesuatu yang tidak dijangka akan berlaku. Otak pun kalau bosan, tak pernah memberi perhatian. Kalau otak bosan, mula menyampah, mula datangnya mengantuk kita. Datang mengantuk dan tidak dapat fokus. Malah kalau baru-baru ni saya terbaca penyakit kardiovaskular, bukan semata-mata datang dari fisiologi, maksudnya makanan, riadah dan tahap kesihatan. Dia bermula dengan jiwa seseorang. Jiwa yang kosong, sentiasa dalam keadaan tertekan, sentiasa tidak dapat menguruskan stres dengan baik, maka datanglah ketekanan yang menyebabkan penyakit kardiovaskular yang membunuh itu. Saudara-saudari yang saya uraikan juga, pertamanya jiwa menentukan raga, minda kita menentukan fizikal kita. Pada masa yang sama, raga juga menentukan jiwa kita. Gesture dan postur kita sentiasa mencipta keyakinan diri. Kalau saudara-saudari saya sendiri bercakap dengan seorang dengan nada yang tegas dan yakin, berani, kita akan mencipta state yang berani.
Kalau kita bercakap dengan orang dalam keadaan kedudukan badan yang malas, maka kita akan sentiasa merasa rendah diri. Kalau tak percaya bagaimana raga ataupun badan menentukan emosi kita, hari Jumaat ni kalau dengan khutbah mengantuk, berdirilah depan katib itu. Pasti confirm hilang mengantuk kita. Malah kalau pelajar-pelajar ingin membaca merasakan bosan, tidak fokus, berdirilah membaca itu. Saya dalam sesi motivasi adalah peluang sesekali, salah satu remedi bagaimana mengatasi mengantuk peserta. Saya mencadangkan mereka berdiri. Selepas 2 minit saya tanya, mengantuk lagi ke? Confirm tak mengantuk lagi dah. Jadi begitulah fizikal menentukan jiwa. Jadi saudara-saudari sekalian, jiwa dan raga ini seperti yang sebut, ia adalah satu sistem saling kait mengait. Ia adalah satu kesatuan. Bagaimana fizikal dan fizikal kita dan psikologi kita mencipta wayang minda, bagaimana kita mencipta emosi dan tahap kesihatan. Begitu juga attitude kita, sikap dan habit kita, bermula dengan berfikir dan fizikal kita. Salah satu contoh yang paling popular, gerakan mata hitam tidak pernah menipu. Mata hitam kita akan mentafsirkan bagaimana kita respon dengan seseorang, sama ada menipu, mencipta ataupun memberi pengesahan yang betul. Malah tempo percakapan pun, cara bernafas sebenarnya memberi gambaran jiwa seseorang. Seorang yang tegas, tenang akan bercakap dengan tempo yang baik. Sebaliknya, jika seorang rasa bersalah, akan berubah pitchingnya ataupun tonasinya, sudah pasti. Malah gesture and posture kita akan mendorong bagaimana kita ataupun bagaimana ketajaman sistem representasi kita. Mana kita boleh melihat, mendengar dengan wajar dan tepat. Maka saya katakan jiwa dan raga tidak pernah terasing. Jiwa yang stres, pemikiran yang sentiasa buntu akan menjejaskan sistem pertahanan kita. Malah ia memberi satu pemikiran yang kacau, jiwa yang kacau dan tidak pernah rasional. Malah jika kita cuba tidak amanah dengan janji, kita bukan saja hipokrit, tapi sebenarnya kita melakukan satu cuba mengeluarkan jiwa dan raga kita. Kita bercakap lain, buat lain, kita cuba asingkan. Dia sebenarnya ke arah mental disorder. Selalulah buat kerja tu, bertambah tak betul kita nanti kan. Cakap lain, buat lain, cakap lain. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, maka jiwa dan raga ini sesuatu yang saling mempengaruhi. Kalau saudara optimistik, sentiasa berjiwa optimistik, kita akan gembira. Tapi sebaliknya, kita kalau sentiasa bersedih, maka jadilah kita orang tidak percaya kepada siapa pun, tidak yakin diri, pesimistik. Jadi saudara-saudari sekalian, fahamilah bahawa jiwa dan raga kita adalah satu, tidak pernah terasing, tidak pernah bertindak secara berasingan. Ia ada saling lengkap melengkapi. Jika apa yang saudara percaya, lakukanlah. Kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak kita percaya, ia bukan saja berpura-pura, tapi tidak kongruens. Kongruens ini bertindak apa yang kita fikir, bertindak sesuai dengan jiwa kita, adalah satu kecerdasan emosi. Saudara-saudari sekalian, jiwa dan raga kita satu, tidak pernah terasing. Lakukanlah apa yang kita percaya, bukan sebaliknya. Assalamualaikum.